wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dari aku mendapat pemberian umum berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira maksud. Barang siapa yang berkata-kata ketika khatib berkhutbah walaupun dengan satu perkataan sekalipun, maka sia-siakanlah Tuhan. Maka kita dengar dan diam. Semoga kita boleh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa amrana bittaqwa wal hurufil karim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa dan iman adalah perintah yang menyinari hati dan kalbu kita, memimpin ke jalan yang benar, memenuhi jiwa dengan kebaikan dan rahmat,
menghakis sifat yang buruk dalam hati dan menggantikan kebencian dengan kasih sayang, memandu ke arah kesejahteraan dan keamanan di dunia dan di akhirat. Justru bersempena dengan hari Jumat yang mulia ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menunaikan perintah dan menjauhi tegakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, mampu menjadi contoh dan ikutan umat-umat yang lain. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi penuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumat. Kandungan mimbar pada hari ini akan membicarakan secara khusus tajuk membina keluarga yang diridai Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya banyak kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli keluarga yang soleh dan bertakwa. Anak-anak yang soleh akan memberi manfaat kepada ibu bapanya di dunia dan di akhirat. Perkara ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathatin min sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa walidin salihin yad'u lahu." Maksudnya, apabila mati seorang insan, terputuslah amalannya melainkan 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang sentiasa mendoakannya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap ahli keluarga yang beriman di dunia dan beramal saleh akan berhimpun semula pada hari akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum man 'amalihim man syai'. Kullum bi'in bima kasaba rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan atau yaitu himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam surga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Alangkah beruntungnya orang yang bersungguh-sungguh mendidik ahli keluarga mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dengan balasan yang terbaik. Kaum muslimin dan rahmat Allah, beberapa panduan untuk membentuk sebuah keluarga yang diridai Allah Subhanahu wa taala antaranya ialah: yang pertama, mewujudkan keluarga yang menekankan pendidikan fardu ain dalam akidah, syariat dan akhlak. Pengukuhan terhadap asas-asas Islam seperti kepahaman terhadap rukun iman, rukun Islam, dosa, pahala, surga dan neraka, dan lain-lain akan mendorong anak-anak menjadi insan yang bertakwa. Ini sebagaimana disebut dalam kisah Luqman Al-Hakim ketika mendidik anaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li abnihi wa huwa ya'idduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, "Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah yaitu dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar." Yang kedua,
Ibu bapa perlu memastikan ahli keluarganya mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan tinggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Ibu bapa juga perlu memastikan ahli keluarga melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, menutup aurat, memakan makanan yang halal dan tidak mencuri hak atau barang orang lain. Hadis daripada Amr bin Sa'id daripada datuknya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Maksudnya, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang ketiga, jangan lupa untuk membudayakan amalan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan keluarga yang bahagia. Diharapkan dengan doa yang dipanjatkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan ketenangan dan kebahagiaan kepada keluarga kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada istri-istri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang mahu bertakwa. Yang keempat, memastikan ahli keluarga berakhlak dengan akhlak yang mulia terhadap sesama ahli keluarga, jiran dan ahli masyarakat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, marilah kita memastikan keluarga kita, keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah ini. Antaranya ialah yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa ibu bapa yang mengabaikan tanggungjawab mendidik anak sehingga mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala akan dipersoalkan di akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam hendaklah memperbanyakkan amal soleh, menjaga hubungan yang baik dengan jiran terjaga, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatannya dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memimpin ahli keluarga ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka daripada jalan yang dimurkainya. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu pahala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak meneraka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على تقبل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأسرف عبادك. أسأل الغراب والعجم والبابي الطيبة والحرم ومنبع العلم والحكمة والحكم وترجمان لسان الكلام سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة والسلف أجمعين والحمد لله العالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran mutana'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وضر لهم ما عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di Persatuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di Persatuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarkan kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat dengan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ukurkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit dan bebaskanlah negara kami dari segala perkara yang tidak diingini dan wabah penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullahal 'azima yadhkurkum واذكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.